Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini untuk kelas sains Cikgu Maizan. Okey, slot kita hari ini Cikgu akan bagi juga video ini untuk awak tonton untuk uh, sesi penerangan. Okey. Dan selepas sesi penerangan ini awak cikgu akan bekalkan dengan soalan latihan. Okey, jadi minggu ini saya akan masuk kepada sambungan apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okey, ingat lagi apa kita dah belajar minggu lepas? Kita recall sikit ya apa kita belajar minggu lepas. Sebelum kita pergi masuk kepada tajuk alga ini ya. Okey, untuk minggu lepas apa yang awak dah belajar adalah awak dah belajar tentang, sekejap saya delete yang ni. Okey, apa yang awak dah belajar minggu lepas? Cuba kita ingat balik. Okey, yang pertama dalam bab 1 ini dalam bab mikroorganisme. Okey. Topik yang pertama ini awak belajar tentang dunia mikroorganisme. Dan dalam dunia mikroorganisme ini, apa yang cikgu perkenalkan minggu lepas? Yang pertama, istilah flora normal. Okey, apa dia flora normal? Flora normal ini yang berlawanan dengan dia adalah patogen. Apa dia flora normal? Apa dia patogen? Flora normal ini adalah mikroorganisma yang baik, yang tidak mendatangkan kesan buruk. Kalau patogen ini adalah yang jahat. Itu ayat mudah dia lah. Kalau ayat yang sebenar dia dalam sains dia, flora normal adalah mikroorganisma yang tidak mendatangkan kesan buruk kepada manusia dan haiwan. Kalau untuk patogen adalah mikroorganisma yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada manusia dan haiwan. Okey. Kemudian minggu lepas cikgu dah perkenalkan basic dia ya. Untuk mikroorganisma ini dia boleh dibahagikan kepada 5 kelas. Apakah kelas-kelas itu? Yang pertama adalah kulat. Okey, yang kedua adalah alga. Yang ketiga protozoa. Yang keempat bakteria. Dan yang kelima adalah kumpulan virus. Dalam subtopik dunia mikroorganisma ini, cikgu akan menerangkan kesemua 5 kelas bagi mikroorganisma ini. Okey, dan cikgu telah terangkan mengenai kulat pada minggu lepas. Jadi minggu ni cikgu akan masuk kepada kelas yang kedua iaitu alga. Okey, jadi untuk kulat, kalau lupa dah apa dia contoh kulat, apakah nutrisi kulat, ya, bagaimanakah cara kulat membiak, tengok balik cikgu punya video yang lepas. Okey, so cikgu punya video ini akan ambil masa 20 minit sahaja maksimum ya. Sebab rakaman cikgu ini maksimumnya 20 minit. Jadi satu video adalah 20 minit. Bila habis pada 20 minit itu cikgu akan masuk ke video yang seterusnya ya. Jadi untuk hari ini bersedia dengan mungkin ada 2-3 video yang akan cikgu share dengan awak untuk awak study sebelum saya bagi soalan latihan. Okey, kita masuk kepada alga. Ya. Apa dia alga? Alga dah tentulah dia dalam kumpulan mikroorganisma kan. Kenapa dia mikroorganisma? Kerana dia adalah organisma yang kecil. Okey, so yang pertama untuk alga ni kita tengok dulu nutrisi alga. Ya, ingat ya, nutrisi ini adalah cara pemakanan dia. Dan nutrisi alga ini, okey, cara hidup alga ini dia bergantung kepada apa yang dia makan ya. So untuk nutrisi alga, alga ini adalah dalam kumpulan mikroorganisma, alga ini adalah satu-satunya mikroorganisma yang boleh membuat makanan sendiri. Jadi kita kategorikan alga ini sebagai dia adalah tumbuhan hijau. Apa maksud tumbuhan hijau?
Kalau cikgu sebut tumbuhan hijau, maksudnya dia boleh buat makanan sendiri. Macam mana tumbuhan boleh buat makanan sendiri? Alga ini dia adalah kebanyakan alga ya, dia adalah berwarna hijau. Warna hijau ni adalah datang daripada klorofil yang ada dalam alga. Ya, apa fungsi klorofil? Klorofil ini adalah fungsinya dia akan menyerap cahaya matahari. Kenapa dia nak serap cahaya matahari? Kerana dengan kehadiran klorofil, kemudian alga ini mengambil karbon dioksida dan air. Ya, klorofil ini serap cahaya matahari. Kemudian tumbuhan hijau, semua tumbuhan hijau, ya, dia akan menyerap karbon dioksida dan dia dapatkan air daripada akar. Dia akan lakukan proses fotosintesis. Masih ingat fotosintesis? Fotosintesis ini adalah proses di mana tumbuhan hijau menghasilkan glukosa. Itu yang kita panggil dia buat makanan sendiri. Jadi alga ini dia tidak seperti kulat. Ya, kulat dia tak boleh buat makanan sendiri. Dia kena dapatkan makanan daripada kalau saprofit itu daripada apa? Daripada organisma ataupun benda yang dah mati, dah reput. Ya, ataupun yang parasit, dia dapatkan daripada organisma yang lain. Ya, rujuk balik, cikgu dah cakap corak pemakanan ataupun nutrisi untuk kulat ya. So kulat dia adalah saprofit ataupun parasit, tetapi alga ini tidak. Alga ini dia ada pigmen hijau yang dipanggil klorofil. Jadi dia boleh menyerap cahaya matahari, dia boleh melakukan proses fotosintesis, dia boleh buat makanan dia sendiri. Jadi alga adalah satu-satunya dalam kumpulan mikroorganisma yang tidak mendatangkan kesan buruk kepada manusia dan haiwan. Sebab dia boleh buat makanan sendiri dan corak pemakanan ini kita panggil dia sebagai autotrof. Ya, autotrof. Kalau kulat, dia tak boleh buat makanan sendiri. Dia corak pemakanan dia kena dapatkan makanan daripada sumber lain. So, kalau yang saprofit dia dapatkan daripada bahan-bahan yang telah reput atau mati. Kalau parasit dia dapatkan daripada organisma hidup yang lain. Okey, jadi itu nutrisi alga. Nutrisi alga dia adalah autotrof. Dia mempunyai klorofil yang menyerap cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi dia boleh buat makanan sendiri. Okey, sekarang kita pergi kepada habitat alga. Habitat ni kat mana dia duduk? Kat mana dia duduk ini dia bergantung kepada nutrisi dia lah. Since alga ini dia buat makanan sendiri, untuk buat makanan sendiri dia perlukan air, dia perlukan cahaya matahari. Bila dia perlukan air, dia perlukan cahaya matahari. Jadi kebanyakan alga ini akan duduk di dalam kawasan yang ada air lah. Sama ada dia duduk dalam kawasan air tawar. Air tawar ni contohnya adalah seperti dalam kolam, ya, dalam parit, dalam longkang. Itu air tawar. Ya, ataupun dia boleh duduk dalam kawasan air masin. Air masin tu air apa? Air garam. Di kawasan air laut ya. Ataupun dia boleh juga tumbuh di tanah yang lembap. Kenapa tanah lembap? Sebab lembap ni ada air. Dan juga dia boleh tumbuh pada kulit pokok. Sebab kulit pokok ini adalah lembap, ada kandungan air. Jadi dia boleh serap air daripada kulit pokok. Dia boleh dapatkan air. Akarnya boleh mendapatkan air daripada kulit pokok. Okey. Yang pentingnya kalau alga ini dia mesti hidup di kawasan yang ada air, yang ada cahaya matahari. Ni yang terdedah kepada cahaya matahari. Untuk apa? Supaya dia boleh lakukan proses fotosintesis. Okey, jadi kalau ditanya di manakah alga ini? Di manakah habitat alga? Asalkan habitat itu ada air, ada cahaya matahari, ya, ada udara, jadi dia boleh hidup. Okey, kemudian kita dah tengok dia punya nutrisi, kita dah tengok habitat, sekarang kita tengok kepada
macam mana cara dia membiak? Okey, macam manakah cara alga membiak? So untuk alga membiak, okey, kita kenal dulu alga dia. Kalau kulat itu cikgu dah bagi contoh, kulat yang unisel, yeast ya, kulat yang multisel adalah muko. So kalau untuk alga, okey, alga contohnya seperti dia bagi kat sini alga Chlamydomonas species ni nama dia. Okey, contoh dia kat sini ya. Ini adalah Chlamydomonas nama dia. Okey, kalau Chlamydomonas species ini dia adalah yang unisel ya. Dia mikroorganisma yang halus yang kita kena tengok di bawah mikroskop. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Untuk Chlamydomonas ini, cara pembiakan dia boleh membiak sama ada secara seksual ataupun secara asexual. Okey, di pelajaran yang lepas untuk kulat cikgu dah terangkan. Kalau seksual ni dia melibatkan gamet, kalau asexual ni dia tidak melibatkan gamet. Dia boleh membiak dengan sendirinya. Dan untuk Chlamydomonas ini, kalau dikatakan dia membiak secara aseks, ya, dia melalui proses yang dipanggil sebagai belahan dedua. Itu adalah untuk pembiakan secara aseks ya. Kalau pula secara seks, okey, secara seks dia membiak melalui kaedah dipanggil konjugasi, sama macam kulat. Ya, macam mana belahan dedua, macam mana konjugasi, kejap lagi cikgu terangkan. Itu untuk Chlamydomonas ya. Chlamydomonas dia boleh membiak secara seksual ataupun secara asexual. Kalau contoh alga yang lebih besar, ya, yang multisel, contohnya adalah seperti Spirogyra species. Kalau Spirogyra species ini dia adalah multisel, okey, dia membiak secara aseks saja, iaitu secara konjugasi. Kalau Chlamydomonas ni dia adalah unisel, dia sangat halus ya. Jadi dia boleh membiak secara seksual, iaitu secara belahan dua-dua, dan dia boleh membiak juga secara asexual, iaitu konjugasi. Dalam Spirogyra species dia adalah mikroorganisma alga yang multisel. So dia membiak secara seksual, iaitu melalui konjugasi. Ni contohnya. Ini adalah, kalau tengok gambar ini adalah Spirogyra ya. Macam mana rupa Spirogyra? Tengoklah kat sini, inilah rupa Spirogyra. Okey, jadi penerangan untuk kaedah pembiakan iaitu adalah seperti ini. Ini adalah contoh untuk pembiakan seks dan aseks untuk Chlamydomonas. Okey, so kita tengok sikit kat sini. Ini ada dalam buku teks awak boleh rujuk semula ke buku teks ya. Contoh kat sini kalau untuk pembiakan seks ya, pembiakan seks untuk Chlamydomonas ya, Chlamydomonas yang matang. Yang matang dia akan berlaku melalui proses mitosis ya. Bila berlaku proses mitosis, bilangan sel dia berganda, okey, dan dia akan membentuk 4 sel yang sama. Ya, dan dalam keadaan membentuk 4 sel yang sama ini dia panggil sebagai bentuk zoospora ya. Dan bila dia zoospora ini matang, dia mengeluarkan 4 sel anak yang sama macam sel induk. Ni dia punya induk. Ni dia punya sel anak yang sama. Jadi dapatlah 4 lagi Chlamydomonas. Ya, dan kitaran ni repeated. So maksudnya kalau tengok kat sini, daripada satu ya melakukan proses fotosintesis, dia membahagi menghasilkan yang sel yang sama, dan bila dia matang dalam bentuk zoospora ini dia akan menghasilkan 4 Chlamydomonas yang sama. Kalau 4 ni lakukan lagi pembiakan seks ini, belahan dua-dua ini dia akan hasilkan setiap satu tu 4, so akan hasilkan 16 lagi Chlamydomonas. Okey, untuk pembiakan seks pula, ni pembiakan seks yang kita panggil sebagai kaedah konjugasi ya. Okey, so dalam kaedah konjugasi dia melibatkan gamet jantan dan gamet betina. Okey, dia mesti ada satu jantan, satu lagi adalah betina. Dan gamet jantan, gamet betina ini melakukan proses, ni kita namakan konjugasi ya. Ni flagellum dia,
dan ini gamet dia. Okey, berlaku proses konjugasi dan dia saling bertukar, bergabung dia punya nukleus ini, maka terhasillah zygot. Zygot ini mengalami meiosis. Okey, meiosis itu akan menghasilkan 4 zoospora ataupun sel baharu yang berbeza sebab dia menjalani meiosis. Yang berbeza itulah yang menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Bila dia senyawa, dia akan menghasilkan induk yang baru ni, zygot. Zygot ni pecah jadi 4 lagi meiosis ni. Okey. So yang ni detailnya nanti awak boleh baca di dalam buku teks. Okey, yang penting pembiakan untuk alga. Okey, kalau chlamydomonas boleh secara seksual iaitu pembelahan dua ataupun secara seksual iaitu konjugasi. Okey, kemudian kita tengok saiz dia. Apakah saiz untuk alga ini? Alga ini saiz dia berbeza-beza. Dia ada range of sizes ya, berbeza-beza. Dia ada yang makroskopik. Makroskopik tu dia besar. Kita boleh nampak dengan mata kasar ya, boleh dilihat dengan mata kasar. Contohnya adalah seperti alga laut. Ni alga laut. Ya, di dalam air masin. Ataupun kita boleh jumpa dia dalam bentuk mikroskopik. Mikroskopik ni kecil. Ingat makro besar, mikro kecil. Iaitu chlamydomonas. Mana satu chlamydomonas? Ni chlamydomonas. Okey. Ataupun yang unicell iaitu Spirogyra. Ni Spirogyra. Ya, dua-dua ni chlamydomonas dan Spirogyra dia hidup dalam air tawar ataupun dalam kolam ya. Dan dia adalah sangat kecil, kena tengok di bawah mikroskop. Okey, dan akhir sekali bentuk dan struktur asal dia untuk alga ya. Kalau yang unicell chlamydomonas, okey, ni dia bentuk dia. Dia ada membran sel, dinding sel, mitochondria untuk simpan makanan, flagellum, sesungut dia ni flagellum ni flagellum. Sesungut dia untuk dia bergerak ya, vakuum untuk disimpan air, nukleus mengawal sel dia, dan kloroplas ni tadi untuk proses fotosintesis sebab dia ada klorofil. Okey, itu untuk chlamydomonas. Kalau untuk Spirogyra ni dia adalah multi cell. Kalau chlamydomonas ni dia adalah unicell. Ya, so beza dia kat sini. Okey, tengok kalau untuk multicell Spirogyra ni dia ada berbenang sitoplasma, dan dalam berbenang sitoplasma ni dia ada kloroplas, nukleus, sitoplasma, vakuole. Okey, dia ada struktur yang sama tetapi kedudukannya saja berbeza. Kalau unicell ni dia very simple macam ni, tapi kalau unicell ni, multicell ni dia kompleks sedikit. Okey, jadi itu penerangan tentang alga. Ya, setiap satu ini apa yang cikgu dah terangkan, saiz ya, bagaimana cara dia membiak, okey, habitat dia, nutrisi dia. Okey, setiap satu ini cikgu harap awak tengok balik, baca semula, okey, fahamkan. Ya, video ni kalau tak faham ulang lagi. Sambil tengok video, sambil buat nota. Jadi itu saja untuk alga. Ya, selepas ini tonton untuk video seterusnya untuk tajuk protozoa. Okey, itu saja untuk video alga.